Pada kali itu kita akan bersama Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi Anak Utom, Menteri Utility Sarawak. Apa khabar Datuk Seri? Baik, baik. Smart Datuk Seri ya? Ya, lebih kurang lah. Lebih kurang. Okey Datuk Seri, terima kasih kerana sudi nerima undangan daripada program Tausi Talk Show pada kali itu. Dan Datuk Seri, sebelum kita berkelakar mengenai isu-isu yang serius, nak nanya dengan Datuk Seri serba sedikit tentang diri kita, Datuk Seri. Terima kasih kepada program Tausi ya. Program itu nang sesuai lah. Saya untuk memperkenalkan diri, saya ni berasal daripada Bintulu. Ada pekan kecil bernama Sebauh daripada Rumah Panjang. Okey. Jadi sehingga persekolahan, sehingga menjadi seorang doktor. Okey. Jadi ketika ini saya telah pun masuk politik hampir 20 tahun. 20 tahun Datuk Seri. Sudah sekarang menerjui Kementerian Utility. Okey. Sudah tua lah. Berapa umur Datuk Seri, if you don't mind? 60 tahun. 60 tahun. Ya. Si macam 60. Alhamdulillah. Saya dulu kecil, Pok. Datuk Seri. Anak pun dah banyak dah. Anak dah berapa orang anak? 5 orang anak. 5 orang Ya. Yang paling Yang tua sekali yang pertama dia sudah kerja lah, sudah kahwin. Ya, dia jadi doktor jugalah. Ui. Yang kedua pun sudah kahwin juga dengan pun jadi doktor juga. Ui, semuanya ngikut jejak. Entah macam mana dia orang minat lah. So, yang paling muda berapa umur? 16 tahun. 16 tahun. Ya. Alright, Datuk Seri, Kementerian Utility Sarawak merupakan antara key player dalam pembangunan negeri Sarawak, khususnya dalam misi kita menuju status negeri termaju menjelang tahun 2030. Yeah. Jadi Datuk Seri boleh berkongsi dengan kami mengenai kementerian Datuk Seri serta agensi-agensi yang menjadi tulang belakang dalam melaksanakan inisiatif-inisiatif kementerian. Memang Kementerian Utility adalah satu kementerian yang paling penting. Utamanya kementerian di bawah tanggungjawab saya ialah memastikan bakalan air sempurna dan juga bakalan elektrik. Jadi ini perlu sangat untuk orang-orang, terutamanya orang yang tinggal di luar bandar yang belum mendapat air terawat yang sempurna. Okay. Jadi kita di Sarawak melibatkan beberapa agensi. Pertamanya kementerian itself menjadi satu penggerak dalam kita usaha kita melakukan air terawat ni sesempurna mungkin. Okay. Jadi di Kuching kita ada Kuching Water Board, di Sibu kita ada Sibu Water Board, dan juga di Miri kita ada Laku. Ya. Dan di Limbang juga kita ada Laku. Dan di luar bandar kita ada Jabatan Bakalan Air Luar Bandar. Ya. Semua agensi ini dipertanggungjawabkan untuk memastikan bakalan air ini dapat sampai ke, kalau tidak at least 80% people sampai pada ketika inilah. Inilah tanggungjawab yang saya anggap sangat besar bagi kementerian. Kerana kita semua maklum bahawa kadang-kadang kita mempunyai banyak masalah-masalah air ataupun dipanggil interruption air. Kadang-kadang kita punya pipe yang uzur dan sebagainya. Ataupun maintenance kita ini perlu dipertingkatkan. Air tu bila kelakar hal air, bila kelakar elektrik tu benda tu sangat sensitif. Sangat sensitif. Dia sensitif kerana dia ini keperluan yang asas. Ya, betul. Jadi kata yang Amat Berhormat Ketua Menteri, kita lahir pun perlu air. Kita bersemayang perlu air. Betul. Kita mati pun perlu air. Betul. Jadi ya sangat sensitiflah kepada semua. Jadi kita dulu bakalan air ni diletakkan atas tanggungjawab di Jabatan Kerja Raya JKR. Okay. Satu unit sahaja. Jadi kita juga ada bantuan daripada kerajaan pusat. Dipanggil KPLB, dulu kita panggil KKLW, ya Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Jadi dengan bantuan tersebut kita dapat projek-projek melakukan apa yang mengikut perancangan yang kita telah pun buat. Jadi pada ketika ini kita telah pun melakukan berbagai
perancangan. Saya akan bincangkan lebih lanjut lagi. Tapi tadi Datuk Seri mention pasal agensi-agensi yang berkaitan dengan air. Ya. So agensi-agensi yang berkaitan dengan elektrik, Datuk Seri? Jadi dengan elektrik kita ada satu agensi yang sudah really established lah, iaitu SEB, Sarawak Energy Berhad. Dari segi korporatnya dan juga strukturnya sudah saya fikir stable. Dan kita telah pun dipertanggungjawabkan untuk bukan saja supply power untuk ni, tapi energi, air, membuat dipanggil renewable energy. Yang kita di Sarawak ni sangat beruntung kerana renewable energy digunakan bukan saja untuk domestik, tapi industri-industri berat besar seperti di Semenanjung. Jadi dengan adanya energi yang renewable, murah, affordable dan juga sustainable, kita dapat menarik minat ataupun pelabur-pelabur asing untuk datang berpuluh-puluh bilion datang ke Sarawak melabur di Semenanjung. Inilah satu kelebihan yang telah pun kita buat melalui SEB. Jadi ada lagi juga kita sekarang ini melihatkan keperluan-keperluan untuk kita to deliver power to the rural areas. Inilah satu cabaran yang paling berat. Jadi kita terpaksa menggunakan berbagai program dan juga pendekatan. Antaranya adalah pendekatan seperti SARES, Sarawak Alternative Rural Electrification Scheme, dan juga untuk air SAWAS. Ini adalah satu kita panggil Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy ini kalau kita tidak dapat membawa air ke satu kawasan, kita terpaksa menggunakan stand alone filtration system. Setidak-tidaknya air itu selamat diminum dan digunakan pakai. Dan juga electricity, kita tak boleh bawa kabel through grid. Kita gunakan solar. Dan solar ini satu pendekatan yang paling berkesan dan impact yang paling tinggi. Orang yang tidak pernah ada api ketika malam, pasal bawa genset harga diesel yang mahal, sekarang dia sudah ada 24 hours. Budak-budak boleh belajar sekolah. And it's environmental friendly. Friendly. Dan juga semua produce ikan dan juga sebagainya boleh simpan dalam fridge. Setidak-tidaknya tidak membazir lah. Kita berkelakar mengenai visi kementerian yang 100% liputan utility di Sarawak pada 2025. Okey. Itu visi. Jadi kita melihat dua. Satu dari segi electricity supply. Berarti kita mahu supaya setakat ini daripada tahun 2009 hingga 2016 kita ada program yang dipanggil RES, Rural Electrification Scheme untuk Sarawak, yang di dalam perancangan NKRA, iaitu National Key Result Area. Kita membawa api kepada kawasan luar bandar. Itu telah pun hampir selesai dalam 2016. Jadi dengan itu kita mempunyai coverage yang daripada 56% sampai ke 91%. Jadi kita sambung dengan SARES dan sebagainya. Sekarang kita sudah boleh menampung sampai 93%. Jadi bila siap alaf dan SARES seluruhnya, kita boleh sampai kepada 97%. Hanya 3% saja tinggal. 2019 3% saja yang tinggal. Saya percaya 2025 kita dapat 100%. Tapi dari segi api di kawasan bandar kita sudah hampir 99% lah. Saya tak boleh cakap 100%. Tetapi di luar bandar kita mungkin masih dalam 97%. Tetapi untuk air, suatu cabaran yang paling tinggi untuk kita, kerana kita tidak banyak kekangan lah.
Dari segi keluasan negeri Sarawak, Logistik. dari segi logistik, dari segi of course dari segi funding dan sebagainya, whether kita ada dana ke tidak. Untuk kita dapat memberikan air kepada luar bandar, kita terpaksa menggunakan stand alone treatment plant. Berarti kecil-kecil lah. Jadi kita banyak kampung-kampung luar bandar, rumah panjang yang bercacah-cacah banyak. Jadi dengan itu susah kita mau memberikan secara ekonomik value. Jadi kita terpaksa gunakan perkara ini. Tetapi kita berterima kasih kepada kerajaan GPS kerana telah memberikan dana yang besar untuk saya melakukan coverage ataupun coverage yang cukup besar untuk air. Kita telah pun diberikan sebanyak 2.8 bilion. 2.8 bilion. Satu dana yang cukup besar. Jadi kita harus menggunakan duit ini dalam masa 2 tahun. 2019 sampai 2020. Tetapi kerana ada pandemik COVID-19, ada sedikit delay. Begitu juga dalam electricity. Kita diberikan 2.37 bilion untuk kita menggunakan menyambung api dan juga mengadakan solar, sares dan sebagainya. Dan alaf. Alaf ini satu yang perlu saya terangkan di sini, iaitu kuasa-kuasa yang telah menerima elektrik supply, tetapi ada yang tertinggal. Ada rumah baru, ada orang buat rumah baru, ada yang tertinggal dan sebagainya. Itu kita panggil alaf. Alaf is actually late applicant. So the late applicant akan diambil kira, tapi ini ongoing. Tidak boleh kita katakan selesai 100%. So dengan itu kita mempunyai masa sepatutnya kita melakukannya sampai ujung tahun ini. Tetapi dengan kekangan COVID pandemic ini, kita terpaksa mungkin mid of next year 2021. We hope God willing kita dapat. Kerajaan negeri Sarawak telah pun secara totalnya lebih kurang 5 bilion atau lebih daripada 5 bilion. Lebih 5.2 bilion. 5.2 bilion untuk elektrik dan juga air. Jadi kita juga bersyukur kerana kita sudah Yang Amat Berhormat telah pun berjaya mencari bagaimana dia panggil revenue engineering. Sekarang kita sudah ada bayaran teks daripada Petronas dan juga daripada hasil-hasil kita yang juga dengan ada kemudahan DBOS, iaitu satu bank yang memang untuk infrastructure development for Sarawak. Jadi kita dapat menjalankannya dengan lebih lancar. Saya harap kita dapat lakukannya dengan baik lah. Datuk Seri, kita kembali. Bila kakak mengenai kemudahan utility terutamanya di kawasan luar bandar, sudah pasti banyak cabaran. Bila Datuk Seri kelakar tadi, hal logistik, hal keluasan negeri, memang pelbagai cabaran yang akan melanda ketika menyediakan kemudahan utility terutama di kawasan luar bandar tu. So boleh kita berkongsi mengenai cabaran-cabaran berkenaan dan bagaimana Kementerian Utility dan agensi-agensi berkaitan mengatasi masalah-masalah. Orang di luar mungkin si tahu, dia banyaknya komplain saja. Datuk Seri. Okey. Terima kasihlah. Jadi seperti yang saya telah pun katakan tadi, iaitu negeri kita ni luas. So cabaran-cabaran antaranya adalah logistik. Tetapi kalau kita lihat untuk membekalkan air kepada negeri yang seluas ini, bukan hanya logistik. Kita juga melihat bagaimana keadaannya sebelum ini. Yaitu keadaan piping yang uzur dan tua, some are older than me. So dan juga bagaimana kapasiti loji-loji rawatan air ini yang sudah uzur ataupun over capacity, dan juga bagaimana kita perlu melihat 4 komponen ini, iaitu water source atau sumber air. Lepas itu kita pergi ke loji rawatan air dan juga piping. Dan seterusnya consumer lah, iaitu pengguna-pengguna air ataupun consumer. Jadi semua ini secara holistik perlu kita rancang dan lakukan sesempurna mungkin. Kerana ini akan menjadi cabaran. Cabaran yang kita hadapi sekarang adalah maintenance
perlu dibuat untuk loji-loji air ini. Berarti kalau demand banyak, loji air ini tidak di-upgrade, Di-upgrade, jadi tidak akan jadilah ditambah. masalah. Betul. Kalau demand banyak, pipe tidak diatur, pipe uzur pecah, bocor sana sini, akan menjadi masalah. Ini masalah teknikal. Masalah yang secara besar bukit bukal teren itu memang sudah sedia ada. Saya perhatikan cabaran yang paling genting di sini adalah di kawasan-kawasan pesisiran pantai, di mana sumber airnya agak terhad dan juga ada masuk air masin, salinity. Ini harus diambil kira. Tetapi untuk kawasan-kawasan yang jauh, ada sungai dan sebagainya yang lebih baik, senang sikit. Jadi inilah cabaran-cabarannya. Jadi dalam perancangan kementerian, saya telah pun mendapat persetujuan daripada kabinet untuk kita mengadakan master plan Great Water Supply System untuk seluruh Sarawak. Di mana kita mengambil kira 4 komponen ini tadi harus di-upgraded, harus dibaiki keadaannya. Jadi Jabatan Bekalan Air Luar Bandar adalah suatu jabatan yang baru, perlu mempertingkatkan efisiensi ataupun secara efektif untuk dapat melakukan ini. Saya perhatikan kawasan-kawasan yang masih air sungainya pristine, boleh pakai gravity feed dan sebagainya, hanya kita memerlukan membrane filtration, itu okey. Jadi kita punya visi adalah untuk supaya kita satu hari nanti tidak akan menghadapi gangguan air, bakalan air lagi. Kita mengadakan Great Water Supply System ini supaya kalau kawasan A menghadapi masalah bocor sebagainya, dia kawasan B akan dapat backup. Jadi inilah cabaran-cabaran yang ada pada kita. So basically lain tempatnya, lain cabarannya, lain masalahnya. Betul. Jadi sebab ini juga kita di Sarawak, selain daripada masalah teknikal, masalah keadaan muka bumi, kadang-kadang season juga lah hujan. Yang sepatutnya hujan, tidak hujan. Sekarang okey kita tahun ini semuanya hujan cukup bagus. Jadi inilah diambil kira. So kita bersyukurlah keadaan di Sarawak ini musim hujan banyak. Jadi kita dapat membekalkan air dengan lebih sempurna. Okey, itu mengenai air. Cabaran Jadi mengenai electricity. Dia panggil api lah. Electricity ini api. Lah kata orang Sarawak. Orang Sarawak panggil api. Jadi untuk supply api tu, what we do, makin the last mile challenging, more challenging than earlier one. Berarti kalau kita menggunakan pendekatan SARES, saya diberitahu bahawa kontraktor yang telah pun diberikan tugas untuk membekalkan ini, pasal berjalan kaki berbatu-batu, membawa bateri yang berat dan juga kabel-kabel. Ada yang komplain jugalah. Jadi saya fikir ini antara cabaran. Satu lagi cabarannya ini tidak murah. Saya tahu kalau satu bilik, satu keluarga, sekurang-kurangnya dalam 50-60 ribu sepintu untuk membekalkan elektrisiti ini. Jadi banyak yang mengemukakan bahawa tidak cukup. Dulu kita memberi 2000 kilowatt. 2000 watt lah, 2 kilowatt. 2 kilowatt, ya. Jadi tak cukup, kita tambah 3 kilowatt. Ya, jadi supaya dapat membekalkan lebih banyak api, kipas dan sebagainya. Tetapi kita terpaksa melakukan ini kerana bateri ini tak tahan. Kalau tidak dikawal, suka hati on off, bateri tidak akan lama kekal. Jadi sudah kita cuba dulu, kita menggunakan pendekatan bateri solar ini, semuanya sampai hari ini tidak boleh dipakai lagi. Tapi sekarang sudah menukar pendekatan ini, kita menggunakan Sarawak Energy Berhad untuk supaya dapat buat maintenance. Ataupun membuat latihan bagaimana kita dapat memelihara bateri ini. Jadi kita ada banyak cara. Satu cara solar, satu cara hybrid. Solar dengan bateri sekali. Jadi kita gunakan cara berbagai lah untuk supaya orang di luar bandar. Our mission is no one shall be left out in the dark. Itu saja. Sama juga air lah.
kita ke harapan dan visi. Harapan visi Datuk Seri terhadap Kementerian Utility itu, terutama dalam misi Sarawak menjadi negeri termaju menjelang 2030, bukan hanya sebagai seorang menteri, tapi sebagai seorang anak Sarawak. Apa yang kita harapkan, harapan dan juga visi? Jadi sebagai seorang insan yang biasa, saya juga rasa keperluan ini adalah sangat-sangat vital, penting. Betul. Jadi untuk negeri kita maju ke hadapan, terutama dalam moden ataupun pemodenan pertanian, memerlukan air. Dan jadi air adalah sangat penting, satu. Kedua, air ini akan mengeluarkan tenaga. Ya. So masa hadapan kita akan lebih more reassured for the good future, kerana kita mempunyai tenaga renewable energy daripada air. Sekarang kita pergi ke hidrogen, tenaga baru yang kita sudah ada daripada air juga. Dan juga of course potable water yang kita consume hari ke hari ini, setiap hari, inilah sangat penting. Tetapi kita akan menggunakan air sebagai satu komoditi. Saya ada perancangan yang saya anggap sangat penting untuk negeri Sarawak. Kerana kita melihat air ini sebagai satu komoditi yang boleh diketengahkan sebagai in commercial value. Jadi satu ketika dahulu kita mengharap electricity ada commercial value, sekarang air ada commercial value. Even some people saying in future the fight over water is more than fight over petrol and oil. Jadi inilah kita diberikan Tuhan, dianugerahkan dengan keadaan air yang banyak, sungai yang banyak, hujan yang lebat dan sebagainya. Dengan itu kita mempunyai masa hadapan yang sangat cerah. Saya punya aspirasi adalah untuk memenuhi semua ini. Dengan adanya ini, dengan terancang, dengan adanya ini satu masa nanti, kita akan melihat Sarawak ini satu negeri bukan sahaja maju, tetapi dari segi holistiknya, dari segi semua aspek kita lebih terancang dari segi pembangunan. Jadi air, api elektrik dan sebagainya. Masuklah jalan raya, telekomunikasi dan juga yang diadakan sekarang yang Yang Amat Berhormat telah pun buat beberapa tower dan sebagainya. Ini adalah kemudahan-kemudahan kita panggil asas pada ketika ini. Daripada asas dia akan menjadi komoditi yang kita boleh anggap dapat membangunkan negeri Sarawak. Dan saya percaya 2030 kita akan dapat melihat hasil daripada perancangan yang kita buat pada ketika ini. Baik Datuk Seri, akhir sekali Datuk Seri, kita singkap balik bila Datuk Seri kelakar hal tempat asal Datuk Seri daripada Sebauh Pekan Sebauh dari pedalaman daripada bahagian Bintulu dan melahirkan seorang doktor. Mungkin bukan seorang saja doktor yang dilahirkan, mungkin lebih ramai lagi. Tapi mungkin apakah harapan Datuk Seri mengenai anak-anak Sarawak yang tinggal di pedalaman? Saya dari Sebauh, sebuah rumah panjang yang ada lebih kurang 20 lebih keluarga. Pada satu ketika dulu hanya 15 keluarga saja. Jadi saya perhatikan kita pergi sekolah dengan perahu sampan, berkayuh selama 6 tahun di Sebauh. Iaitu sekolah dulu kita panggil Cup School Sebauh, Central Upper Primary School Sebauh. Selepas common entrance, peperiksaan common entrance, kita pun dipilih dari antara beberapa 80 pelajar di seluruh Sarawak untuk dibayi oleh Yayasan Sarawak. Di rumah panjang saya, setiap tahun saya akan kembali sekolah, daripada sekolah, peperiksaan kita akan berkongsi. Pada ketika itu, semua orang melihat sains subjek sebagai suatu yang mustahil. Yang sukar. Sukar dan mustahil. Additional math, modern math, physics, chemistry, biology, semua merasakan no way. Tetapi apabila saya memberitahu mereka, ini perlu keyakinan dan juga kita berusaha. Bila dia melihat bagaimana pencapaian sedemikian, dia akan melihat of their own kind. If so and so can, why can I? So rumah panjang saya sudah banyak. Kita ada 9 doctors. Beberapa maybe 20 over engineers dan sebagainya. 107 graduate daripada 28 family. Jadi dengan itu saya berkongsi dengan semua kawasan konstitusi under me. Melihat bagaimana transformnya rumah panjang melalui education.
saya beritahu mereka bahwa untuk kita mentransformasi keadaan yang Sedia ada. sedia ada di rumah panjang, di Mhm. kawasan pedalaman, in English term poverty lah, Okey. adalah melalui education. Mhm. Jadi kita harus bekerja keras, nothing else. Education, education, education. That's all. That's all. Tak ada. You and me here, I'm here in front of you because of education. Terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Steven Rudi Utom dengan penjelasan yang cukup orang Madah santai, relax, dia kelakar berkongsi pengalaman. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri kerana Thank sudi you. datang dengan kami orang di Tausi Talk Show tu. Banyak yang dah dikongsi. So apa yang kita harapkan agar visi dan misi Kementerian Utiliti Sarawak dapat memastikan 100% kemudahan utiliti di Sarawak, di bandar, di luar bandar menjadi kenyataan. InsyaAllah itu yang sama-sama kita doakan. Terima kasih sekali lagi pada Yang Berhormat Datuk Seri Steven Rudi Utom Terima kerana kasih. sudi meluangkan masa bersama kami orang di Tausi Talk Show. Terima kasih dari Tausi Talk Show.